Okay, thank you. Okay, laju-laju senang je tu. Penyataan atau bukan penyataan. Kalau penyataan, apa sebab? Kalau bukan penyataan, apa sebab? Okay, so untuk Zahra, Zahra sebagi masa lagi, betulkan sebab. Sebab dia tidak menyokong penyataan tu. Okay, contoh, kalau korang cakap penyataan, pastikan sebab dia tu, kenapa korang cakap penyataan? Kena back balik kepada definisi penyataan. Apa tu penyataan? Okay? Okay, apa sebab Amirul? Oh yo, Syaz. Syaz pun kena check balik sebab. Okay, korang kena ingat balik apa itu penyataan, definisi dia. So, alasan dia adalah berkait dengan definisi balik. Very good Anik, betul. Okay, Zahra, betulkan sebab. Ayatnya dah tu dah. Okay, tak apa. Okay, thank you Amirul. Korang kenal ke tak silinder ni? Ai, cincang Amirul dengan Zahra ni. Kenal tak silinder macam mana? Okay, last one. Fatin. Kenal. Okay, kalau kenal tak apa. Jadi kita tengok apakah kesilapan yang telah korang berdua lakukan. Okay, mana? Okay, thank you. Dia tertinggalkan. Syaz, Anik, Zahra, Fatin. Okay, semua done. Okay, tengok soalan dia. Setiap silinder mempunyai dua permukaan. Tang mana betulnya? Ayo. Dua permukaan melengkung mana ada? Dua permukaan rata. Okay. Meja ni tak sama pula. Okay. So, jawapan korang, siapa jawab penyataan? Okay, semua betul. Semua jawab penyataan. Betul, satu markah. Alasan korang itu kena betulkan. Okay. Ini adalah pernyataan. Kenapa? Sebab kita boleh katakan dia palsu. Okay, sebab memang palsu pun. Silinder mempunyai dua permukaan melengkung. Mana ada? Okay, silinder ada satu sahaja permukaan melengkung. Dua permukaan rata. Okay, so dia adalah palsu. Penyataan. Kerana ia palsu. Okay, bila kita boleh cakap dia benar ataupun dia palsu, so dia adalah pernyataan. Okay. So dekat sini, alright, tak apa. Boleh usaha lagi, siapa yang tersilap. Okay, so ada seorang je dapat 2 markah. Okay, yang lain semua dapat 1. Okay, next soalan seterusnya. Silakan. Okay, korang catat nota catat nota apa yang kita bincangkan malam ni. Contoh macam tadi, korang teringat balik ke, pernyataan, benda yang kita boleh cakap benar atau palsu. Tulis balik. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk di bawah adalah benar atau palsu. Okey, penggunaan atau. Okey, kena ingat balik penggunaan atau. Okey, thank you Amirul dan thank you Syazdan. 1 markah Okey, betul. So jawapan dia 1 je lah, 1 markah. Okey, thank you Fatin 3. Okey, thank you Zahra 4. Okey, kita tunggu Anik ya. Okey, dan semua jawab palsu Okey, revisi balik atau apa maksudnya? Salah satu. Okey, salah satu. Okey, dia tak strict lah. Okey, dia tak strict. Okey,
90 darab 80% 70. Okey, betul ke? 90 darab 0.8 sama dengan 70. Palsu. Yang belakang 8 darab 8 darab 8 darab 8. Dapat palsu. Okey, palsu atau palsu dapat palsu. Okey, very good. Semua dapat 1 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini untuk ulang kaji sahaja Korang bagi tahu ini bentuk berapa and then baru korang bagi tahu jawapan. Okey, bagi tahu saya nak tengok juga. Korang ingat tak bentuk dia? Sambil-sambil revisi Okey, soalan 2C. Okey, thank you dua orang dan okey, thank you Amirul. Baru bentuk jawapannya. Okey, Syaz, thank you bentuk. Okey. So far dah ada 2 orang cakap bentuk 2, ada cakap bentuk 3. Okey. Dia tak wajib pun korang nak ingat bentuk berapa. Cuma kat sini saya nak tengok je siapa yang ingat bentuk. Okey. Macam mana soalan dia ni? Wow. Okey, thank you Amirul. Oh, tak ingat Okey. Tak apa. Nampaknya ada yang pasrah dah. Okey, 1 markah kan? Okey, tak apa. Kalau dalam exam, contoh satu markah korang rasa macam blur sangat, korang skip je dulu nanti datang kemudian. Okey, tak perlu fikir lama-lama. Okey, tengok markah. Alright. So, kat sini yang dah jawab baru 2 orang Okey, next lagi 3 orang. So, yang cakap tak ingat tu seanggap macam kira dah jawab dah Okey, korang pasrah. Kok datang dia kat gitu dia jawapan balik Okey, lagi 3 macam mana? Adakah pasrah juga? White flag? Syaz dah bentuk, Syaz dah betul dah dia punya bentuk. Tinggal nak buat jawapan je. Okay, so saya rasa tak perlu kot lama-lama kat soalan ni Okay, so dikira yang setakat dah jawab sebab 1 markah je kan. Okay, ini adalah bentuk 2. Macam mana setahun ni bentuk 2? Korang tengok ini berbeza, ini berbeza. Bila ada benda lain-lain itu adalah bentuk 2. Okay, sebab apa? Bentuk kedua dia macam ni. Jika P maka Q. Premis 1. Premis 2, P adalah benar. Maksudnya dia salin je balik apa tu P. And then dia punya kesimpulan Q adalah benar. Dia salin je balik apa itu Q. So kat sini inilah P. Dia salin je balik P. Dia salin balik Q. So jawapan kita sepatutnya macam mana Amirul? Cepat Amirul. Esok keluar exam yang ni. Okay, ini adalah bentuk hujah 2. Premis kedua, P adalah benar. So, dia salin je apa P. Kesimpulan, dia salin je balik apa tu Q. So, premis 1 macam mana Amirul? Boleh ke? Buka mic je bagi tahu. Kan Amirul hilang. Tu ada. Okay, macam mana Amirul? Rasa-rasa?
Ya, very good Amirul. Done, betul. Okay. Jika P salin balik, maka Q salin je balik. M tambah 3 lebih besar daripada 2M tolak 9. Okay. So untuk soalan ni tak ada siapa berjaya jawab dengan betul. Okay, tak apa. Okay, silakan soalan seterusnya. Nanti ingat untuk revisi balik soalan penaklukan logik ni. Rugi walaupun satu markah, tapi kalau satu-satu korang kutip banyak juga. Okey? Banyak juga nanti. Satu-satu. Okey, tentukan kontrapositif bagi implikasi di bawah. Malam ni bukan exam. Korang boleh rujuk je apa nota yang korang ada, rujuk je. Buku teks korang ada, buku rujukan, rujuk je. Okey, yang penting saya nak tengok korang boleh jawab ke tak. Okey, rujuk je tak apa. Okey, ingat balik macam mana kontrapositif kalau ikut pada nota yang saya pernah explain dekat korang sebelum ni. Okey, dah ada 4, so kira seorang lagi. Okey, manakah seorang lagi? Okey, let's go. Ingat lagi tak kontrapositif macam mana? Okey, so just bagi tahu terus dia punya template kontrapositif macam mana? Kontrapositif dia akan salahkan akas. Okey, ingat balik nota yang saya pernah bagi tu dia macam bertingkat-tingkat tu. Kontrapositif. Okey, dia akan salahkan akas. Okey, so macam mana format jawapan dia? Jika bukan Q, maka bukan P. Okay. Yang saya buat ni saya salahkan yang asal kalau salahkan yang asal itu adalah songsangan. Itu adalah songsangan. Okay. So jawapan dia adalah, okay, kita buat dulu bracket. Tengok cara menjawab. Lepas perkataan jika korang buka kurungan. Selepas perkataan maka korang buat kurungan. Ini P, ini Q. Baru korang tak confused, korang tak careless. Jika bukan Q. So dia akan jadi jika 8 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 18. Okey, tak boleh guna perkataan bukan sebab ada simbol berlawanan. Maka 2 darab 3 bukan sama dengan 6. Okey, sekejap saya tengah cek jawapan sekejap, ramai yang hantar. Sekejap, mula daripada siapa ni? Amirul bukan, Ain Zahra. Okey. Okey, mula dengan Ain Zahra Jika okey. Ain Zahra betul. Okey, bentar Nanti saya nak bagi peratusan korang punya malam ni punya. Okey, Ain Zahra. Soalan ni berapa satu markah? Satu markah. Satu je, siput. Okey, next Amirul. Amirul hantar berapa kali? Sekali je. Okey, Amirul sekali. 2 darab 3. Okey, Amirul terbalik tak apa, take note.
Next, Syaz. Syaz pun terbalik juga. Syaz buat songsangan. Oh, Syaz tukar balik. Okay, Syaz tukar balik. Okay. Next. Fatin. Okay, Fatin. Betul. Okay, next Anik. Last one, Anik. Anik betul. Okay, tak apa. Mirul. Okay, buat pembetulan untuk ingat malam ni. Okay, so esok fresh-fresh lah ingat. Okay, yang mana dah tersilap tu. Okay, settle. Next soalan seterusnya. 2E. So soalan ni dah lengkap untuk topik ni sebenarnya. Okay, untuk soalan topik ni dah habis lengkap. Okay, daripada penyataan bukan penyataan, penggunaan atau. Okay, lepas tu kita tengok apa tadi? Kontrapositif. Okay, soalan seterusnya adalah kesimpulan didaktif. Harapnya korang masih adalah nota yang saya explain awal-awal kelas dulu. Okay, terutamanya form 4. Bila soalan cakap kesimpulan didaktif, apa maksudnya? Korang kena buat apa? Diberi luas permukaan sebuah kon ialah pi j, j tambah s, bina satu kesimpulan secara didaktif bagi luas permukaan 5 kon yang sama dengan keadaan j ialah 7 cm dan s ialah 13 cm. Kekalkan jawapan akhir anda dalam pi. So maksudnya pi tak perlu ganti. Pi tak perlu ganti. Okay. Okay, thank you Amirul dan tak pasti? Nanti kita akan buat pembetulan. Thank you Syaz dan okay, Amirul ingat lagi tak? Kita ada dua jenis kesimpulan. Thank you Zahra dan kita ada kesimpulan deduktif dengan kesimpulan induktif. Ingat lagi tak saya pernah share? Kesimpulan deduktif tu apa? Cuba tengok balik nota kelas mentoring. Okay, sila. So Anik, apa jawapan Anik? Maksudnya jawapan Anik macam mana? Okay, so far yang hantar belum ada lagi yang betul ya. So far yang hantar belum ada yang betul lagi. Jap, saya tak kira lagi. Syaz bagi nombor tadi kan. Okay, jap. Okay, Syaz, betul. Okay, apa Amirul? Bagi tahu sekejap, apa tu kesimpulan didaktif? Berdasarkan nota yang ditulis sebelum ni. Ada ke Amirul? Zahra ke ada ke? Betul. Jumpa pun. Ya, betul Zahra. Okay, now saya nak explain Fatin je tak sempat hantar. Okay, tak apa. Nanti next soalan Fatin Okay, so kesimpulan didaktif maksudnya kita kena guna formula. Tak payah pecah-pecah kepala, guna je formula dia. Soalan ni saya rasa ramai tak perasan. Soalan minta luas permukaan untuk 5 kon. Soalan bagi tahu luas permukaan sebuah kon. Ini 1 kon. Soalan minta buat untuk 5 kon. Okay. So
pi jari 7. Okey, jari 7, S dia 13. Soalan minta untuk 5. So darablah dengan 5 kun. Itulah jawapan dia, 700 pi. Okey, so kat sini majoriti dapat 1 markah sebab korang tak darab dengan 5. Okey, jap tengok mula daripada Amirul. Amirul 1. Jawapan dia 2 markah ke 1? 2 markah. Okey. Amirul 1. Anik. Anik saya tak dapat bagi markah sebab Anik letak macam tu je. So saya tak faham apa maksud dia. Okey. Syaz 2. Okey. Zahra pun kira untuk 1 kan dapat 140. Betul tak? Okey betul. Kira untuk 1 juga. Okey Fatin tak sempat. Okey tak apa. Fatin next soalan Dah buat formula tu kena selesaikan ya sir. Ya. Kena selesaikan. Maksudnya kita kena dapat. Sebab tu saya nak cakap kekalkan jawapan dalam akhir dalam pi. So memang kita kena selesaikan dapat berapa. Okey, lepas kita ganti masuk formula. Okey, next soalan seterusnya. Kesimpulan induktif pula. Beza dia deduktif guna formula, induktif buat formula. Itu je beza dia. Okey, silakan. Siapa ingat lagi? Share sikit apa formula untuk buat induktif. Harap masih ada yang ingat. Soalan 2E. Thank you. Betul Syaz. Yang form 4 ada wakil ke? Yang masih ingat? Tadi E E, D, K, F. Okey, baru 3. Betul kan sir? Nanti saya bagi tahu. Okey, siapa rasa jawapannya tersilap, masih ada masa untuk betulkan. Saya tak beritahu siapa betul siapa salah lagi. Siapa rasa macam pelik jawapan dia, pelik je. Check balik boleh tukar lagi. Okey, Amirul dan Ain Zahra dan Ani dan Syazri dan. Okey, ni Syaz ni open habis ni. Syaz open semua kan. Sebab tu je macam ni. Okey. Boleh ke open? Okey, last one Fatin. Thank you dan. Okey, memandangkan semua dah siap, kita akan bincang sekarang. Okey, saya rasa semua masih ingat kot formula dia PSG PSG. P potong, S salin, G ganti. Potong, salin, ganti. Yang 4 ganti ni kena hati-hati. Okey. Alright, so kat sini kita potong. Lepas tu kita salin yang sama adalah 3 kurungan sama tambah 2 sama kurungan tak ya sebab tak sama kuasa 2. Okey, yang mana N sama dengan something. Let lu. Okey. Alright, dekat sini ada 2 jenis jawapan. Ada ganti N dekat belakang. Siapa guna N kat belakang? So dia akan jadi kat sinilah. N.
N adalah 0, 1, 2, 3, 4. Tapi dekat sini 1, 2, 3, 4. Bukan mula daripada 0. Jadi dekat sini akan jadi N tambah 1. Yang mana N sama dengan sifar 1, 2, 3. Okey, siapa jawab yang ni? Itulah jawapan dia. Okey, satu lagi. Okey, mana tadi yang jawab ni? Okey. Okey, satu lagi. Okey, kalau siapa ganti N dekat depan pula. Dia akan jadi macam mana? Okey, dia akan dapat 3 juga dalam kurungan tambah dalam kurungan kuasa 2. N dia berapa? Okey, kalau kita ganti N dekat depan ni, yang belakang ni dia kurang 1. Sebab 0, 1, 2, 3. So, sini N, sini akan jadi N tolak 1. Oh, kena tambah 1 sir kalau yang kat depan tu. Kita tambah 1 sebab ni Amirul. Sebab nombor sini tak sama. Sini 0, 1, 2, 3. Dekat sini mula dengan 1. Tak sama. So, kita kena pilih. Nak ganti yang mana? Kalau pilih yang sebelah kanan mula dengan sifar, so, ini mula dengan 1. So, dia akan jadi N tambah 1 lah. Sebab nombor dia lebih besar. 0 jadi 1, 1 jadi 2. Sebab tu kita tambah 1. Kalau kita ambil yang depan ni sebagai N, sebelah kanan tu dia kurang 1. So, jadi N tolak 1. Cuma N kat sini mula dengan 1 lah. 1, 2, 3. Dan itu sahaja. Okey, faham Alright, jap, bagi masa jap. Saya nak semak jawapan masing-masing. Okey, soalan ni berapa markah? 2 Okey. So, Amirul 1. Okey, next. Ain Zahra. Oh, ni saya tertinggal nombor 2 lah. Sorry tengok balik. 3 dengan 2 kat depan. Okey, 3 dengan 2. Okey. Next, Ain Zahra. Okay, good. Okay, next, Anik. Ada tak? Okay, next, Anik. Okay. Next, Syaz. Syaz kembang. Syaz ambil yang bawah kan? Okay, jawapan Syaz ada kurungan tak belakang tu Syaz? 2 dalam kurungan ke? Ke tak ada? Ada saya buat N tolak 1. Dalam kurungan Okay, beres. Tapi Syaz mula dengan sifar. Tersilap dekat N. Okay, dia mula dengan 1 Syaz Okay, sebab Syaz ambil N dengan nombor depan 1, 2, 3, 4. Okay, so Syaz buat betulan kat situ. Okay, last one Fatin. Okay, Fatin sama Amirul juga dia ganti terus dengan N. Okay, kena tengok N tu yang kita ganti dengan siapa. Okay, selesai. Pukul 8.55. Okay, so kita dah habis sudah Okay, kita dah habis dah untuk apa ni kita panggil? Penakkulan logik. Okay, sekarang kita revisi topik form 3. Okay, garis lurus. Basically yang ni petang tadi sudah explain, sudah bincang. Nanti saya akan soalan ni sudah bincang. Nanti korang tekan balik link yang saya hantar dalam grup masing-masing. Petang tadi ada live pukul 5.30. Okay, sebincang soalan ni. Okay, sebab saya fikir kalau tak sempat nak cover malam ni, boleh sebagi link kelas tu je untuk korang tengok Nanti tengok link yang sama petang tadi. Ada saya hantar live pukul 5.30. Okay, next. Soalan seterusnya, form 4 juga, topik kuadratik. Okay, topik kuadratik form 4. Okay, silakan soalan nombor 4A. Cari koordinat. Ni 1 markah kot ni. Betul. 4. Cari koordinat bagi titik J dan titik K. 2 markah. Betul. 2 markah Sebab cari J, cari K. Yang J boleh cari direct. K tak boleh direct. 3 markah 3 markah hasil ni. Okay, sebab yang K tu tak direct. Kena buat something dulu untuk dapatkan dia. Okay, saya letak 3 markah lah untuk soalan ni 1 markah, 1 markah untuk jawapan. 1 markah lagi untuk jalan kerja.
Okay, thank you Syaz. Syaz bagus. Baca hati-hati soalan yang dia minta apa dia nak cari apa tu. Hati-hati. Syaz J betul. K. Okay, betul. Okay, thank you Ain Zahra dan thank you Anik dan okay, last kita tunggu Amirul dengan Fatin Okay, Amirul hantar jawapan. Thank you. Okay, soalan nak cari J dengan K Amirul. So, apa tu? Okay, Fatin macam mana Fatin? Jangan mudah putus asa. Teruskan. Untuk Zahra dengan Anik masih ada masa kalau nak tukar jawapan. Saya rasa korang tak baca soalan dengan sebaik-baiknya. Anik dengan Zahra. Okay, kalau nak tukar jawapan masih ada masa lagi sebagi masa sekejap. Kalau nak tukarlah. Kalau tak nak tak apa. Sepotong markah. Okay, baca soalan betul-betul. Zahra baru saya explain dalam live petang tadi. Dan juga kelas AdMath semalam. Baca betul-betul soalan cakap apa. Tengah fikir tapi tak dapat. Okay, tak apa. Okay, so let's go. Kita bincang. Okay, macam ni. J ni apa nama dia? Kita panggil apa J ni? Okay, thank you Ain Zahra kerana telah menukar jawapan. Okay, J ni nama dia pintasan. Pintasan apa? Pintasan X. Okay, Amirul, kalau pintasan X macam mana nak cari? Ini pula K. Ini kita panggil pintasan Y sebab dia langgar paksi Y. Dapat jalan kira je se. Panjang jalan kerja Amirul. Okay, panjang sangat tu. Okay, sebenarnya tak payah pun. Okay, tak payah pun. Nak kembang, tak payah kembang pun. Betul, tak payah kembang pun. Okay, kalau nak kembang boleh je. Cuma panjang lah. Okay, alright. Bila nak cari pintasan X, ingat partner dia ganti Y sama dengan kosong. Itu wajib. Nak cari pintasan Y pula, ganti X sama dengan kosong. Jadinya K ni pintasan Y, gantilah X dengan kosong. Ini kita tukar dalam bentuk Y dulu. Y sama dengan X tambah 5. X tolak 3. Okay, so kita nak cari pintasan Y. Ganti X dengan kosong. So Y. Okay, sorry. Kita tak payahlah guna Y. Sebab ni kan nilai dia K kan. Dekat paksi Y. So kita ganti K lah. Okay, ni kita ganti dengan K. Sama dengan kurungan X. X kita kan ganti dengan sifar. So sifar tambah 5. Tutup kurungan. Sifar tolak 3. Tekan kalkulator. 0 tambah 5, 5. 0 tolak 3, negatif 3. 5 darab negatif 3, negatif 15. Dapat Amirul yang tu boleh? Okay, next. Okay, macam tu je. Faham se? Okay, yang ni pula. Fatin, pintasan X. So, bila nak buat pintasan X, ganti Y dengan kosong. So, kita punya rumus Y sama dengan X tambah 5, X tolak 3. Okay, ganti Y dengan kosong. Sama dengan X tambah 5, X tolak 3. Yang ni kita boleh pecah pada 2. X tambah 5 sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong. So kita dapatlah kat sini X sama dengan negatif 5. Yang logik J ni negatif 5 ke positif 3? Of course lah dia di sebelah kiri. Sebelah kiri adalah negatif.
Okay, so dekat sini soalan siapa tak baca sampai habis. Soalan cakap koordinat. Bila koordinat kena ada paksi X, kena ada paksi Y. So J tu pintasan X. So dapatlah -5 dengan kosong. Manakala K, paksi dia pintasan Y. So K dalam bentuk koordinat juga. Kosong, -15. Okay, soalan ni sebagi 3 markah lah Okay, 3 markah. 1 jawapan, lepas tu jalan kerja. Okay, take note siapa tak bagi bentuk koordinat tu, seanggap macam saya nak tolak markah kat sini. Okay, anggaplah korang sepatutnya dapat 100, tapi setolak markah dapat 99%. Okay, koordinat. Okay, jap, saya nak tanda jawapan dulu di soalan nombor 4. Soalan 4A. Okay, Amirul, Anik, Zahra, Fatin, Syaz. Okay. Next soalan nombor 4B. Silakan. So yang ni tadi kita dah dapat J Berapa tadi? -50. -50. K pun kita dah dapat 0, -15. Okay, silakan. Cari persamaan bagi paksi simetri. Ingat balik, paksi simetri itu apa? Sama juga soalan ni pendek je sebenarnya jalan kerja dia. Okay. 2 markah. Total 4 markah lah soalan ni. Sekejap A dengan B total 4 markah. So A tadi 2 markah lah. A tadi 2 markah, B ni 2 markah. No. Atas ni 3, bawah ni 1. Okay. Alright, bawah ni 1 markah je. Okay, soalan 4B. Okay, mungkin soalan last sepatutnya kita berehat sebentar ya. Okay, thank you Anik dan okay. Lagi sekali saya nak potong markah Anik. Saya memang cari kesalahan Anik sebab Anik jarang-jarang tersilap. Macam soalan tadi saya dah potong 1 markah. Yang ni pun saya nak potong juga. So Anik dapat 0. Anik cari Anik. Baca betul-betul. Syaz, kira sampai habis. Tak habis tu. Okay, thank you Syaz dan ya ke paksi simetri korang ni? Macam pelik Anik dengan Syaz. Masa macam pelik korang punya paksi simetri. Okay. Betul. Cuma Anik tu saya nak potong makan. Jawapan dah betul dah. Nilai dah betul dah. Anik cuba baca sampai habis soalan dia. Betul-betul. Okay. Hai, Amirul hilang dah Amirul. Okay. Saya tunggu sekejap Ain Zahra. Dan juga Fatin. Korang bertiga lagi ni. Macam tu Anik. Kenapa yang Anik rasa kenapa saya nak potong markah? Tak tahu macam nak buat. Okay. Anik rasa kenapa? Contohlah kalau saya jadi cikgu Anik sepatutnya dapat 100, saya akan potong juga. Okay, sebab kalau student dapat 100 markah kan. Contoh kalau student yang dapat 100 dalam exam,
cikgu tu akan dipanggil ke bilik mesyuarat. So cikgu takut sangat nak bagi 100 kat student tu. Sebab apa? Dia akan disoal siasat. Ni bagi markah percuma ke apa ni? Okay, so inilah peluang-peluang untuk cikgu tolak markah di tempat yang tak sepatutnya. Tapi kalau korang layak dapat 100, okey je. Okay. Benda-benda kecil macam ni lah yang serasa dulu ni zaman sekolah dulu. Salah benda kecil-kecil macam ni je, cikgu akan potong markah. Tapi kalau markah kita kurang, cikgu tak kira salah. Contohlah, ada student markah 79, cikgu tak tolak lah markah benda kecil macam ni. Dia akan bagilah. Okay. Alright, macam ramai tak dapat. Zahra, Fatin dengan Amirul. 3 orang tak dapat Okay. Pertama soalan cakap persamaan. Bila cakap persamaan kena ada sama dengan. Okay. Nak cari persamaan paksi simetri, formula dia senang saja. X1 tambah X2 bahagi 2. Dapatlah persamaan dia. Okay, macam tu sahaja. Okay. Sekejap, saya potong balik. X kat depan ni. So, X sama dengan X1 kita berapa? Okay. Yang ni kita selesaikanlah. Dapatlah X1 sama dengan negatif 5. X2 sama dengan 3. Okay. Negatif 5, X1 tambah dengan X2 bahagi dengan 2. Negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. So, inilah jawapan dia. X sama dengan negatif 1. Okay. Alright, so faham? Sampai sini 9-10 minit sampai korang rehat sekejap. Kalau korang ada soalan, tanya. Kalau tak ada soalan, tulis clear. Okay, kita habis dulu first half. So, kenapa X1 tu negatif 5? Kenapa X1 sama dengan negatif 5? Okay, sebab ni Amirul. Tadi kan kita ada buat pengiraan kan? Sifar sama dengan X tambah 5, X tolak 3. So, kita boleh pecahkan kepada 2 Amirul. X tambah 5 sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong. So, dapatlah kat sini X1 sama dengan negatif 5. Pindah ke kanan. Yang ni pula X2 sama dengan 3. Ataupun, cara panjang dia Amirul, kamu boleh kembang-kembangkan benda ni. Bila kamu kembang, kamu akan dapat bentuk kuadratik. Sekejap, sama macam yang kamu hantar kat WhatsApp. Okay? Kamu dapat bentuk kuadratik dia tu. X kuasa 2. Okay? Tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Okay? Kamu masuk dalam kalkulator mod EQN, nanti kamu akan dapat X1 dengan X2. Negatif 5 dengan 3. Pun boleh juga. Faham Alright, clear. Fatin hilang terus. Alright guys, so kita rehat sekejap. 7 minit. Kita jumpa balik jam 9.17. Okay, bye-bye. Okay, Syaz, welcome back. Silakan soalan seterusnya, Syaz. Jawapan akhir dekat chat Zoom.
Okey, silakan sementara tunggu korang semainlah dulu apa yang ada dekat Zoom ni. Okey, Syaz dan Amirul dan Anik dan okey, lagi dua. Zahra dengan Fatin Saya tunggu jap. Amirul baru masuk Amirul. Okey, Zahra dan okey. Fatin ada ke Fatin? Sebab Fatin dah respon lagi ni. Ke Fatin belum ada? Okay, so let's go. Kita bincang dulu. Sementara seduk main benda ni, nanti habis semua dah try. Ada. Okay, soalan ni. Apa kaedah yang korang guna? Ini dah dalam bentuk asas 10. Okay, sebila asas 10 nak tukar kepada asas lain, kaedah dia adalah pembahagian berulang. Itu sahaja. Tak ada kotak-kotak Okay, so kita buatlah pembahagian bulan kat sini. Okay, so tekan kalkulator dulu. Berapa nilai dia? 7 darab 9 kuasa 2. Tambah dengan 6. 5, 7, 3. So 5, 7, 3 bahagi dengan 5. Dekat sini hasil darab. Okay. Dekat sini bagi. Ada yang tukar jawapan ke? Kenapa tu Amirul? Tiba-tiba. 573 bahagi 5 dapat 114. Silap jumlah patutlah lari sikit. Amirul lari satu digit. 572. Okey, tak apa. Take note So kat situ maksudnya kena hati-hati. Okey, 114 bahagi 5 kita kena bahagi sampai dapat kosong Okey, bahagi lagi 5 dapat 22. Okey, bahagi lagi 5. Okey, so kita akan dapat 4. Okey, bahagi lagi dengan 5 kita akan dapat kosong. Okey, dah stop sampai situ. Okay, next. Hasil darab. Okay, thank you Amirul dan okay, so kita darab lagi kat sini. Darab, 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 darab. Okay, 114 darab 5. 114 darab 5, so kita akan dapat 570. 22 darab dengan 5, kita akan dapat 110. 4 darab 5, kita akan dapat 20. 0 darab 5, kita akan dapat 0. 0 kena tulis ke? Siapa lupa dah. Tak apa, kita buat dulu ya. Okey, so kita tolak kat sini 573 tolak 570 kita dapat 3 baki. 114 tolak 110 dapat 4 baki. 22 tolak 20 kita akan dapat 2 baki. 4 tolak 0 dapat 4 baki. So kita kena tulis jugalah. So jawapan dia daripada bawah ke atas. So tu dah jawapan dia. 4, 2, 4, 3 asas 5. Okey, so semua betul. Okey, Fatin sebab Fatin masuk lambat sikit tadi kan. Tak apa. Nanti Fatin tengok boleh. 4, 2, 4, 3. 4, 2, kenapa ada 4, 2, 3, 4 ni? Typo typo typing ni. 4, 2, 3, 4. 4, 2, 4, 3. Ni 4, 2, 4, 3. Okey, siapa hantar 4, 2, 3, 4? Memang dapat macam tu ke typo? Tak ada markah ke soalan ni? Sekejap, tengok sikit kat bawah. 4 markah, so 2 markah. Okey, very good. Semua dapat 2 Typo terbalik nombor tapi Zahra dapat 4, 2, 4, 3. Oh, faham. Terbalik nombor. Okey. Okey, soalan seterusnya. Tolak, silakan. Tolak yang ni korang kena tunjuk jalan kerja kat saya. Kalau korang boleh tunjukkan jalan kerja dalam Zoom, silakan. Kalau tak boleh, hantar dalam grup. Sebab dia 2 markah. Okey, saya nak tengok jalan kerja dia macam mana. Alright, silakan. Sekejap je tu. Laju-laju 11204 asas 6 tolak dengan 350 asas 6.
Yes. Sila hantar jalan kerja ya. Siapa tak hantar jalan kerja, dikira satu markah je lah. Markah jawapan je. Okay. Okay. Inilah kod. Kita pakai yang ni lah yo. Nampak macam style juga kan. Ke yang ni Yang ni lah. Ada radio. Okay. Tengok sikit siapa yang dah hantar. Okay, Anik dan thank you. Amirul dan Alamok. Nilai yang berbeza. Ain Zahra dan macam berbeza juga. Syaz dan okay, Syaz dengan Zahra sama. Anik lain. Amirul sama. Okay. Amirul, Syaz dengan Zahra sama. Anik yang berbeza. Alamak Anik. Halo. Anik tengok soalan. Anik salah soalan. Patutlah lain. Perasan ketak tu Anik tu. Kita tengok balik. Okay, Fatin. Tolak asas nombor. Okay, sambil-sambil Fatin boleh hantar Fatin jawapan Fatin macam mana. Okay. Tolak asas 6 sama je macam kita belajar sekolah rendah. Okay, tak ada beza pun. Cuma beza dia, bila asas 6, kalau pinjam naik 6 lah. Itu je. Okay. Anik resend balik jawapan, thank you. Macam tu Anik. Tersilap soalan rupanya. Okay, 4 tolak kosong dapat 4. Kosong tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah tinggal 1. Ini kan asas 6. So dia naik 6 lah, bukan naik 10. 6 tolak 5 dapat 1. 1 tolak 3 tak boleh, pinjam sebelah tinggal kosong. Sini bukan naik 10. Dia akan naik 6. 6 tambah 1, 7. 7 tolak 3, 4. Kosong, 1. So inilah jawapan dia. 1, 0, 4, 1. 4 asas 6. Okay. Yang ni 2 markah juga Okay, Amirul. Okay, sambil-sambil tu korang tengok soalan seterusnya. Zahra, Fatin. Fatin okey ke Fatin? Okay, segi laju sikit malam ni nanti Fatin boleh je tengok balik recording ni. Okay, nak revisi balik untuk peperiksaan. Boleh Fatin? Okay. So, soalan seterusnya kalau boleh hantar dalam Zoom silakan. Kalau tak boleh hantar dalam grup. Okay, macam ni je lah. Okay, macam ni je. Korang tak payah hantar dalam grup. Okay, takut melambatkan. Sebagi tahu nombor. Tak. Korang bagi tahu dulu ada berapa nombor dalam gambar ni. Saya nak buat kawasan. Ada berapa nombor? Tadi ada talk dengan parent pasal. Oh, okay. Alright, tak apa Fatin. Best. Okay, ada 6 1. Korang semua kena follow numbering se. 2, 3, 4, 5, 6. Betul, ada 6. So, jawapan korang hantar dekat chat Zoom sahaja. Nombor yang korang lorek. Very good, semua tahu ada 6 kawasan. Okay, korang hantar. Contoh korang lorek 2 dengan 5, tulis nombor 2 dengan 5. Okay, tak payah hantar dalam grup lah. Okay, nanti lambat pula nak beri gambar. Okay, silakan. P prime kesatuan Q. P prime kesatuan Q.
Okay, thank you. Hantar kat chat sahaja. Okay, hantar kat chat Silakan tulis nombor dia je. Okay, ada cakap 156, ada cakap 13456, ada cakap 13456, 13456. Okay, sekarang 13456 ada 3 orang. Okay, 156 ada seorang. Okay, seorang lagi sedang menghantar 156. Okay, let's go. Apa masalah yang ni? Ada lain-lain jawapan ni. Okay, pertama sekali kena ingat balik apa tu P prime. P prime maksudnya luar daripada P. Luar daripada P. Apa kawasan luar daripada P? P 2, 3, 4. Luar daripada P 1, 5, 6. Kesatuan dengan Q. Apa? Okay, apa nombor dalam Q? Okay, nombor dalam Q adalah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay, yang kita dah tahu simbol ni maksudnya gabung. Okay, ambil semua. Okay, simbol U ni maksudnya ambil semua. Ambil je lah. Itulah jawapan dia. Ambil je semua. 1, 3, 4, 5, 6. Itulah jawapan dia. Okay. So lorik lah. Tak apalah. Banyak pun banyak lah. Dah memang itu jawapan dia. Okay. 1, 3, 4, 5, 6. Maksudnya semualah kecuali nombor 2 je. Okay. Kecuali nombor 2. Jangan masuk kawasan nombor 2 sudah. Okay. Lorik macam ni je. 1, 3, 4, 5, 6. Okey, soalan seterusnya sama juga. Bagi tahu saya dulu ada berapa nombor sebelum saya letak nombor dia. Okey, 8 Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Silakan. Soalan nombor 5 sekejap. 5B, 6A. Tak ada markah. Okey. Dan ke seorang lagi ni? Yang tadi jawapan satu ambil sekali ke sir? Ambil sekali. Tadi. Jawapan tadi adalah 1, 3, 4, 5, 6. Ikut je nombor yang kita dapat, kita gabung je. Okay, thank you Zahra dan Anik dan Syazri dan. Okay. Jawapan semua sama, 3-3. Betul lah tu. Kalau dah sampai 3 orang sama. Okay, buat numbering macam saya cakap tadi. Lepas dah buat numbering, baru tahu nak lorek kat mana. Okay, buat je satu-satu. Nanti rasa dah mahir sikit, baru boleh up sikit buat cara congak.
Macam mana? Belum lagi? Okey, jom. Boleh Amirul? Amirul tak hantar lagi kan? Amirul dengan Fatin. Boleh sebincang? Kenapa macam tu Amirul? Okey. Guna nombor dah rasa? Eh, dah Oh, lah. Ingatkan Amirul repeat soalan tadi. Okey. Alright. So, kita buat kita ni kita buat nombor satu-satu balik. Okey. P. Kita keluarkan apa huruf bagi P? Nombor bagi P. P adalah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okey, simbol dia adalah persilangan. Kena ambil yang sama. Okey, dengan Q prime. Q prime maksudnya luar daripada Q. Selain daripada 2, 3, 6, 7. Ambil semua. So, 1, 4, 5, 8. Cari jawapan yang ni dulu. Dapat berapa? Okey, ambil yang sama sahaja. Yang sama adalah 4 dengan 5. 4 dengan 5. So, hasil jawapan dia 4 dengan 5. Okey, sekarang barulah kita gabungkan dengan R. Gabung dengan R. Apakah R? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Yang ni gabung. Ambil je semua. Gabung. Okey, so dapatlah jawapan dia. Okey. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, nampaknya Amirul kena check balik topik ni Amirul. Okey, rugi kalau tersilap. Okey, buat satu-satu macam saya buat. Amirul boleh faham ke? Ada soalan tak Amirul? Silakan tanya. Oh, Amirul nak salin. Tak apa, nanti saya bagi juga Amirul. Okey. Sekarang Amirul ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya. Yang bahagian salin tak apa, Amirul boleh salin sekejap lagi. Habis kelas ni. Sebagai modul. Ada soalan tak? Tak ada Sure Fatin? Boleh Alright, so itulah jawapan dia 4, 5, 6, 7, 8. So kita lorek sahaja 4, 5, 6, 7, 8. Dah settle soalan lorek. Okay, seterusnya. Rangkaian teori graf. Tapi dia kata Q prime se. Betul lah tu Amirul. Q prime lah ni yang saya buat. Okay, tak apa sekejap kita back balik. Dia cakap P 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 P. Ini adalah Q prime. Okey? Q prime apa maksud dia? Luar daripada Q. Luar daripada Q, 1, 4, 5, 8. Boleh tak Amirul? Dapat ke? Boleh? Itu sudah buat yang Q prime dah tu luar daripada Q. 1, 4, 5, 8. Okey, dapat Right. Soalan seterusnya rangkaian silakan. Berdasarkan gerah mudah di rajah 12.1 tentukan set bucu. Lepas tu set bucu dia punya simbol huruf V dan NV. Soalan ni dia guna simbol. So kena ingat balik. Okey, kena ingat balik. Okey, V adalah set bucu, NV tu apa? Okey, silakan hantar dekat chat Zoom. Okay, thank you Anik dan okay, good. Amirul dan
Amirul confuse habis dah. Simbol V dengan NV. Okay, boleh check balik yang V Amirul NV okey dah. V tu check balik. V. Bucu, set bucu. Syaz dah ke? Macam belum. Syaz belum kan? Okay. Anik, Amirul, Zahara. Okay. Fatin Amirul pula dah. Syaz dengan Fatin. Okay, thank you Fatin dan okay, Syaz macam mana? Ke seterlepas pandang Syaz? Okay, thank you Syaz dan okay, Syaz ada kekeliruan sedikit dekat situ. Okay. Alright, take note Okay, V adalah bucu. Okay, maksudnya titik lah. Okay, so anda cakap set. So jawapan dah bentuk set lah. Okay, P, Q, R, S, T, U. Okay, N ni maksudnya bilangan. Ada berapa V? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, itu je. Okay, take note siapa yang tersilap? V itu set bucu. NV adalah bilangan bucu. Okay, silakan soalan nombor 2. Set tepi dengan bilangan tepi. Okay, thank you Syaz dan
Okay, thank you Anik dan. Okay, yang ni sepaham sebab panjang kan nak tulis kan. Pastikan cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada cakap 7, ada cakap 8. Ada 7, ada 8. Okay, setunggu Amirul. Boleh Amirul last one. Okay, apa tu tepi? Okay, set tepi E. E ni adalah tepi. Apa tu tepi? Tepi adalah garisan. Itu je. Garisan. Ingat, bila nak buat set tepi, kita buat ikut abjad. Baru kita tak tertinggal. Okay, ataupun tak merapu lah. Okay, kita buat. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, set tepi. Pertama huruf P. Habiskan dulu huruf P. P. Satu bulatan. P kepada P. Okay, kemudian P lagi. Habiskan P dulu. P kepada Q. Baru korang takkan careless tertinggal. Ada lagi P. Habiskan P. P, R. Okay, thank you Anik dan. Okay, PR. Okay, habis dah PR. Okay, lepas huruf P, huruf Q. So next, Q kepada R. So dekat situ korang akan nampak se dah colour. So korang kena tengok kat yang se tak colour lagi. So itulah yang korang miss lagi. QR. Okay, next R. R dengan S. Okay, R dengan S. Lagi S kepada T. Satu lagi S kepada T. 2 kali. Ada lagi yang se tak warna garisan? Dah habis. So bilangan tepi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau ada yang dapat 8 tu kena check balik terlebih tu. Soalan nombor 8 kan. Okay, soalan nombor 8. No. Soalan nombor 7 lagi. 7A1. 7A1. 7A2. Okay, ada yang nak tanya soalan ke? So, kalau yang garisan tu kan, okay, silakan. Kalau yang melengkung tu pun kena kira sekali Ya, melengkung still lagi garisan, kita kira. So bila kita boldkan, kita akan nampak yang mana lagi kita tak kira. Okay? So kira sebagai 2 lah. Ya, betul. Sebab dia ada 2 garisan. Untuk bulatan tu memang sekali je. Kita buat sekali, dah habis. Kalau yang tu memang kita kira 2. Okay, tengok yang kita bold. Yang kita dah bold, habis. Okay, Alright. Silakan seterusnya soalan 7A3 ke? Okay, 7A3 silakan. Thank you Zahra. Okay, sekarang kita tengok jawapan Mula dengan Zahra dan, Anik dan, Syaz dan, Fatin dan. Okay, saya rasa korang guna cara cepat ni. Sebab tu korang buat sekejap je jumlah darjah. Okay, korang guna cara cepat ni. Tak pastilah siapa boleh jawab dengan cepat, guna jalan jauh ke macam mana. Okay, kita ada cara cepat untuk soalan ni Kita guna formula je. Okay, let's go. Okay, boleh kita bincangkan. Alright, thank you Amirul. Okay, dekat sini kena ingat balik apa formula bilangan darjah. Share sikit siapa ingat? Bilangan darjah, siapa ingat lagi? Saya rasa korang guna formula ni. Semua sekejap je kira. Bilangan darjah sama dengan 2 darab apa?
Thank you. 2 darab bilangan tepi. Yang mana bilangan tepi tadi kita dah dapat, which is 7. So 2 darab 7 sama dengan 14. Dah, itu sahaja. Okay, alright. Okay. Zahra, Anik, Syaz, Fatin. Betul lah. 4 orang kan? Amirul pun jawab dekat 5. Okay, done. Alright, silakan soalan seterusnya. Soalan 7B Soalan 7B. Okay, silakan baca soalan dengan teliti dan baik-baik. Okay. Graf terarah dan berpemberat di rajah 12.2 menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat penerbangan swasta. Sini ada cerita dia pasal flight. Okay. Diberi bucu S ialah destinasi yang ditujui. Okay, S tu tempat yang dia nak pergi. Okay, dari bucu P. So P tu mula, sebantu sikit korang kat sini P ni tempat dia mula. Okay, pasal dia naik flight ada macam-macam laluan dan S ni adalah tempat dia akhir. Okay, Q dan R ialah lapangan terbang transit. Q dengan R tempat dia singgah menyinggah. Okay, tempat dia transit. Okay, Q dengan R transit. Masa transit di setiap lapangan terbang ialah 45 minit. Dia bagi tahu masa transit adalah 45 minit. Setiap kali dia berhenti 45 minit. Okey, 45 minit. Semua sama. Okey, yang dekat gambar rajah tu ada duit. Maksudnya P ke R RM130 1.5 jam. P ke Q RM50 sejam. Okey, Q ke S 115 1.4 jam. P ke R RM200 3 jam. R ke S RM65 1.1 jam. Okay, thank you Syaz dan thank you Anik dan soalan 1A, laluan yang paling mudah. Okay, soalan B, laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Okay, 2 markah. Okay, korang kena jawab 2 Syaz dengan Anik dah jawab 1. Laluan yang paling murah. Okay, thank you Zahra dan A dengan B. Laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Oh, dia nak tahu yang mana paling murah. Lepas tu laluan yang paling singkat. Okay, thank you Syaz dan A dengan B. Okay, saya tunggu Anik, B, saya tunggu Amirul dan juga Fatin. Laluan yang paling murah. Ingat tempat dia nak mula daripada P ke S. So korang carilah laluan P ke S. Pakai je mana-mana jalan. Thank you Anik dan okay, let's go. Okay, soalan ni korang boleh fikir logik je sebab tak ada kiraan yang berat-berat pun sebenarnya. Okay, thank you Amirul. Okay, laluan yang paling murah. So korang carilah yang mana paling murah. Okay, contoh. Kat sini kita buat banyak-banyak pilihan supaya kita clear. Okay, contoh saya ambil PRS. Okay, PRS kita, korang tolong kirakan dekat sel. PRS berapa tolong kira. P, lepas tu kita pilihlah yang mana paling murah. PRS berapa ringgit? Lepas tu kita ada lagi PS.
Lepas tu kita ada lagi PQS. Ya, Farihin. Goyang. Oh, royak apa? Okay, sorry. Okay, PRS, PS, PQS. Ada lagi ke laluan yang tertinggal? Ada lagi kan? Okay, korang kena tengok anak panah juga. PRS, PS, PQS, PQRS. Kena tengok anak panah PQRS. Dah habis. Okay, PRS berapa ringgit guys? 130 tambah 65. 195. 195. Okay, PS RM200. PQS 50, 115, 165 kan? 50 tambah 115, 165. RM 165. PQRS. PQ 50, QR 45, RS 65. 160. So korang buatlah macam ni dulu. Okay, clear nampak siapa paling murah? PQS. No, PQRS. Siapa yang jawab lain tu mesti korang ni tak buat senarai. Okay, kena buat list baru korang nampak clear. Okay, laluan yang paling ambil masa yang paling dekat. Saya tengok dia punya jam se. Soalan A. Kita tengah bincang soalan A. Soalan A dia tanya yang paling murah je. Okay, soalan B baru dia tanya yang paling singkat. Okay, laluan paling murah dah. B, laluan yang mengambil masa paling singkat. So kita tengok segi masa pula. Okay, alright. PRS. PRS berapa masa dia? PRS 1.5, 2.6. Okay, PS 3 jam. PQS sejam, 1.4, 2.4 jam. Last one PQRS. PQ 1 jam, 1.8, 1.8, 1.1, 2.9. Okay, so kita tengok dari sini. Siapa paling singkat? 2.4 PQS. Anik jawab P hingga S. P hingga S 3 jam. Okay. Okey, jap. Ini 2.6 jam kan? 2.6 jam? 3 jam lah kan? 2.6 darab dengan... apa ni? 2.6 jam. 2.6 darab dengan 60. Kita tengok minit lah. Macam pening pula duduk jam ni. 156 minit. 3 jam. 180 minit. Okey, 2.4 darab dengan 60. 144. Okey, 2.9 darab dengan 60. 174. Okey, betul. Okey, yang paling singkat adalah PQS. Okey. Dan dekat situ. Okey. Kita habis 15 minit tadi kita lambat sikit. Last one. Silakan. Tadi korang dah bagi tahu paling murah PQRS, murah PQRS. Paling singkat PQS. Paling murah PQRS, paling singkat PQS. Okey, tengok soalan nombor 2. Jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum. Tengok soalan dia cakap apa? Kos yang optimum Pastikan faham perkataan yang digunakan. Kos yang optimum.
Nyatakan laluan yang anda pilih, jelaskan justifikasi anda. Okey, silakan. So, stay dekat slide ni untuk korang tengok perbandingan harga dan juga masa. Okey, ini minit. Ini harga. Okey, silakan pilih. Yang mana laluan korang akan pilih? Okey, dia cakap dengan harga yang optimum, okey, dan masa yang singkat kan? Kos yang optimum, laluan yang anda pilih. Oh, dia cerita pasal kos je. Jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Okey, silakan saya tengok. Tapi tu saya tak tambah masa transit. Oh, lupa ada transit. Oh, okey. Thank you Anik. Thank you. Laluan yang bagi masa, perjalanan yang paling singkat. Okey, jap. Ada transit kan? Okey, so pembetulan jap kat sini. Siapa ada transit lah? PRS ada transit 45 minit. So kena tambah 45 lah kat sini. 156 tambah 45. 201. Okey, pembetulan 201. Okey, next PS tak ada transit. PQS ada transit. So 144 tambah dengan 45, 189. Dan PQRS tambah dengan 90. 174 tambah dengan 90. 264. Okay, so yang paling singkat siapa? P hingga S. Okay, thank you Anik. Betul jawapan Anik. P hingga S. Okay, paling singkat dia kira juga transit sebab itu adalah masa perjalanan. Okay, silakan soalan seterusnya. Okay, korang akan pilih yang mana? Kos yang optimum. Okay, kos yang paling optimum Nyatakan lalu anda pilih. Berikan sebab. Okay, kena bagi tahu sebab kenapa. Thank you Anik. Ya, very good Anik. Betul. Soalan dia nak apa se? Soalan dia cari, pilih destinasi laluan yang kita nak dengan kos yang optimum. And then bagi tahu apa sebab pilih laluan tu. So stay kat sini sebab sini ada harga dan juga masa untuk korang compare. Okay, thank you Syaz. Ini perjalanan cerita pasal perjalanan. Macam mana korang nak pergi jalan-jalan? Okay, korang kena ambil kira pasal harga, betul, kita nak murah, tapi kena tengok masa juga. Kadang-kadang memanglah murah, contoh, naik LRT, murah aja. Contohnya naik LRT RM10, murah. Tapi masa dia korang nak sampai dalam 2 jam, contoh. Tapi kalau korang naik Grab, RM15, tapi sampainya sejam. Baik korang ambil Grab, RM15, mahal sikit je RM5, tapi korang jimat masa 1 jam. Itu konsep dia. Cara korang nak pilih perjalanan mengikut harga, korang kena ambil kira masa dan juga duit. Duit ni tak apa, mahal sikit tak apa. Sebab masa tu lebih berharga daripada duit. Korang kena faham benda tu. Okey, bukan kita tengok paling murah. Okey, kita tengok yang paling murah dulu. Masa tak apa panjang. Tak, salah tu. Okey? Then baru betul Syaz. Okey?
Alright, so jawapan dia adalah PQS. Very good. Jawapan dia adalah PQS. Kenapa kita cakap PQS? Thank you Zahra. Laluan PQS kerana harganya 165 berbaloi dengan masa yang diperuntukkan berbanding laluan PS dengan masa yang lebih singkat berbanding PQS namun ya Allah harga yang agak tinggi 200. Tu dia. Ada namun lagi, ada berbanding fuyo. Okey? Tak apa, huraian tak ada masalah. Okey? So kita akan pilih 165. Kenapa? Sebab masa yang diambil lebih sikit je, 189 minit. Okey? So sekarang korang hanya buat perbandingan dekat sini antara PQS dengan PS. Kenapa? Sebab PS 180 minit. PQS 189 minit. Korang ada beza sikit je kat situ. Korang pun tengok harga. Alamak, PS memanglah cepat. Tapi sampai RM200. Berbanding PQS, jimat. Korang akan jimat RM35 untuk 9 minit. 9 minit je pun. Macam tu. Alright. So, done untuk malam ni. Alright guys. So, itu sahaja untuk malam ni.